Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sora binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang tadi berkenan berangkat menyaksikan kejohanan renang kumpulan umur Brunei ke-28. Kejohanan renang yang memasuki hari kedua hari ini diadakan di Kolam Renang Kebangsaan Kompleks Sukanegara Hassanal Bolkiah, Berakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Anak Da Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah menyertai kategori perempuan berumur 10 hingga 11 tahun bagi acara 50 meter gaya bebas. Yang Teramat Mulia yang mewakili Kelab Renang Mabuhay mencatatkan masa 40.7 saat. Dalam kategori perempuan berumur 10 hingga 11 bagi acara 100 meter kuat dada, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah mencatatkan masa 2 minit perpuluhan 1 saat. Kejohanan Anjuran Persatuan Renang Amatur Brunei dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan akan berlangsung hingga esok Ahad. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan Daning di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan bahawa pada bulan Ramadan tahun ini, sembahyang sunat tarawih dan lain-lain aktiviti seperti bersungkai, bertadarus Al-Quran dan Qiyamul Lail bagi jemaah-jemaah masjid adalah dibolehkan. Begitu juga bagi rombongan kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan swasta serta persatuan-persatuan untuk sama-sama memakmurkan masjid. Dalam pada itu, para jemaah dan orang ramai yang hadir ke masjid-masjid, surau dan balai ibadat diingatkan supaya dapat mematuhi peraturan-peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan. Jemaah hendaklah mendaftar masuk dengan menggunakan aplikasi ProHealth serta mendapatkan kelulusan kod hijau atau kuning sahaja. Orang yang kurang sihat adalah dinasihatkan untuk tidak menghadirkan diri ke masjid. Jemaah adalah digalakkan untuk membuat pemeriksaan suhu badan. Jemaah dimestikan membawa dan menggunakan sejadah sendiri berukuran besar. Penjarakan fizikal antara jemaah adalah mengikut ukuran sejadah masing-masing. Tidak digalakkan untuk bersalam-salaman, tidak ada had umur, digalakkan untuk berwudu dari rumah, digalakkan untuk memakai sungkup muka, digalakkan untuk mensanitasi tangan sebelum dan selepas memasuki masjid. Program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 di seluruh negara bermula hari ini. Nantikan laporannya selepas petikan ini. Negara Brunei Darussalam memulakan program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 di pusat-pusat vaksinasi di seluruh negara hari ini. Pada fasa pertama, suntikan vaksin tersebut diberikan kepada petugas-petugas barisan hadapan dan akan dilaratkan kepada kumpulan-kumpulan lain mengikut fasa-fasa yang digariskan dalam strategi vaksinasi COVID-19 negara Brunei Darussalam. Siti Nur Maziah Jini seterusnya melaporkan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha.
Proses pemilihan jenama vaksin telah dijalankan dengan amat teliti dan mengambil kira dari segi keselamatan melalui penelitian data-data dan hasil kajian saintifik yang dijalankan bagi setiap vaksin COVID-19. Lebih 2,000 petugas barisan hadapan akan menerima vaksin dalam fasa pertama ini. Pada peringkat awal ini, para petugas di fasiliti-fasiliti kesihatan diberikan vaksin terlebih dahulu. Pemberian vaksin berkenaan akan dilaratkan kepada petugas-petugas barisan hadapan yang terdiri daripada anggota-anggota beruniform dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, pasukan polis Diraja Brunei, petugas-petugas yang berkaitan dengan kuarantin dan yang terlibat di pos-pos kawalan. Vaksin COVID-19 dapat membantu menghindari dari sakit teruk walaupun individu tersebut dijangkiti COVID-19. Program suntikan juga diadakan di bangunan Pusat Khidmat Perubatan dan Kesihatan MRS Bolkiah Garrison. Meja Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, pemerintah ABDB antara yang menerima suntikan vaksin pertama. Program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini dapat melindungi diri sendiri dan orang di sekeliling, terutama mereka yang berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19. Di Pusat Perubatan Jerudong Park JPMC, Dr. Mira Sahib Kabir, pengarah Perubatan Jerudong Park Medical Center, antara yang menerima suntikan vaksin. Vaksin COVID-19 diberikan secara percuma bagi rakyat dan penduduk yang berumur 18 tahun ke atas yang bermastautin di negara ini. Vaksinasi merupakan langkah yang paling efektif untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam jangka masa sederhana dan panjang. Semakin ramai rakyat dan penduduk negara ini yang menerima suntikan vaksin COVID-19, semakin tinggi tahap kekebalan penduduk terhadap penyakit tersebut. Ini dapat mengurangkan kesan COVID-19 terhadap kesihatan awam dan masyarakat. Siti Normazia Jini untuk Berita RTV. Para petugas barisan hadapan di daerah Blain, daerah Tutong dan daerah Temburong juga menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di pusat-pusat vaksinasi hari ini. Di daerah Blain, pusat vaksinasi ditempatkan di Hospital Suri Sri Begawan Kuala Blain. Awang Burhan bin Haji Hamdan, Ketua Pegawai Eksekutif Tingkat 1 Hospital Suri Sri Begawan, antara yang menerima suntikan vaksin COVID-19. Juga menerima 74 petugas yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan hospital tersebut. Pusat vaksinasi di daerah Tutong pula ditempatkan di Hospital Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Bila. Awang Abdul Muiz bin Haji Ibrahim, pemangku Pegawai Kesihatan Kanan Kementerian Kesihatan, antara yang menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19, juga menerima suntikan 120 petugas barisan hadapan. Di daerah Temburong, suntikan dos pertama bagi vaksin COVID-19 diberikan kepada Pengeran Nur Azmi bin Pengeran Dr. Haji Muhammad, Timbalan Penguasa Perubatan dan Dr. Haja Martina Datuk Seri Paduka Haji Kifrawi, Pegawai Perubatan Bahagian Kesihatan, Pejabat Kesihatan Temburong. Suntikan dos pertama vaksin tersebut juga diterima oleh lebih kurang 200 orang petugas barisan hadapan yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan yang bertugas di Hospital Pengeran Isteri Haja Mariam dan juga pejabat kesihatan. Namun demikian, terdapat beberapa golongan yang berisiko tinggi yang tidak boleh menerima suntikan vaksin tersebut. Mereka yang masih confused kalau boleh menerima vaksin ke tidak. So, mereka yang tidak, yang belum dapat menerima vaksin ialah pertama, mereka yang sedang hamil. Yang kedua, mereka yang di bawah umur 18 tahun. Yang ketiga, mereka yang masih menjalani rawatan aktif kanser. Bermaksud yang menjalani rawatan imunoterapi, kemoterapi dan radioterapi.
Okay. Yang keempat, mereka yang mengalami demam panas. So, kalau yang demam panas itu terpaksa menunggulah sampai 2 minggu. Selepas okey, baru boleh mengambil vaksin. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menyarankan orang ramai untuk tidak mengunjungi pusat-pusat vaksinasi pada masa ini. Orang ramai akan dimaklumkan mengenai pembukaan tempahan vaksin-vaksin mengikut peringkat-peringkat pelaksanaan. Bagi para petugas barisan hadapan yang menerima suntikan dos pertama vaksin hari ini, suntikan vaksin COVID-19 penting bagi memastikan keselamatan semua orang. Disarankan orang ramai agar untuk sama-sama menerima vaksin ini, tujuannya supaya untuk memprotek bukan hanya diri sendiri tapi keluarga dan rakyat semua sekali lah. Rasanya macam biasa saja. It's not something yang yang akan ditakutkan lah. Actually, it's just to keselamatan diri sendiri je lah. Plus, satu je, Tani boleh protect diri sendiri dengan keluarga ke Tani juga. I know memang ada yang takut pulang about this vaccine pasal ia baru. Tapi insyaAllah tawakal. Masa kena injekkan tu, of course, is a bit, we talking about the jarum kan, is ada terasa sedikit. Tetapi selepas suntikan tu, indah pulang sakit, indah pulang macam nada apa-apa lah. Even paning pun nada apa-apa. Rasanya gembira lah pasal aku dapat awal sudah dapat this vaccination. So lepas dapat vaccination macam rasa ngambil vaccination macam biasa lah. Alhamdulillah, perasaannya masih seperti biasa dan normal dan gembiralah kerana dapat menyahut saranan daripada pihak Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah setelah menerima vaksinasi tersebut tidak ada masalah, okey, dan petugas yang telah pun memberikan vaksinasi tersebut semuanya berjalan dengan lancar. Saya merasa bertuah dan merasa bangga dapat menerimanya pada hari ini. Saya menyarankan setiap rakyat negara Brunei Darussalam jangan merasa takut tampil untuk mendapat vaksinasi yang disarankan oleh kerajaan negara Brunei Darussalam. Apa yang diharapkan supaya warga Brunei untuk menerima vaksin bagi mencegah COVID-19. Kelebihannya adalah bagi meningkatkan imuniti dalam tubuh badan semua warga Brunei bagi mengelak sebarang jangkitan COVID-19. Vaksin itu kira untuk mencegah lah daripada dapat COVID lah. Dan kalau terkena pun tidak seteruk orang yang nada kena vaksin. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan 2 kes sembuh juga dicatatkan hari ini. Kes 214 seorang perempuan berumur 23 tahun yang tiba dari Jakarta pada 21 Mac 2021. Pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes ini memandangkan beliau telah dikuarantin sebaik tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri telah mengikut Standard Operating Procedure SOP. Kesemua 14 kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam keadaan yang baik. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 214, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 197. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 73 kes. 512 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,039 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 425 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 115,080 sampel. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148.
Susulan beberapa laporan mengenai kes-kes darah beku ke atas para penerima vaksin COVID-19 AstraZeneca di beberapa buah negara di Eropah dan Australia, Kementerian Kesihatan memaklumkan tidak ada bukti jelas mengenai sebarang kaitannya dan jumlah keseluruhan kes sangat jarang berlaku. Kementerian Kesihatan dalam kenyataannya menyebut berdasarkan tinjauan terhadap data yang ada dan selaras dengan panduan dari agensi-agensi pengawal seliaan antarabangsa termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Agensi Perubatan Eropah, vaksin AstraZeneca selamat digunakan dan mempunyai banyak manfaat melebihi risiko. Orang ramai disarankan untuk terus mendapat vaksin apabila dimaklumkan untuk melakukannya. Sebagai langkah berjaga-jaga, orang ramai yang telah diberi vaksin dan kemudian mengalami sebarang gejala seperti sesak nafas, sakit dada, bengkak kaki, sakit perut yang berterusan perlu mendapatkan bantuan perubatan dengan segera. Selain itu, sesiapa yang mempunyai gejala neurologi termasuk sakit kepala yang teruk atau berterusan atau penglihatan kabur selepas vaksinasi atau mengalami lebam kulit selain tempat suntikan setelah beberapa hari perlu mendapatkan bantuan perubatan dengan segera. Bagi maklumat lanjut dan terkini, orang ramai boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 semasa waktu pejabat. Setiap 2 April diisytiharkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai Hari Kesedaran Autisme Sedunia. Bersempena dengan sambutan tersebut, Persatuan Semata Brunei meraihkan Hari Kesedaran Autisme Sedunia WAAD ke-14 malam. Acara diadakan di Jambatan Raja Isteri Penyerahan Anak Haja Soleha di Ibu Negara. Pada majlis ini yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulong Datuk Seri Peruka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan WAAD dengan menyalakan lampu jambatan berkenaan. Acara diselajurkan dengan pelancaran buletin dalam talian semata edisi ke-14 IPITA. Juga hadir Datuk Seri Peruka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan, dan yang berhormat Dayang Khairun Nisa binti Awang Haji Asy'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Projek rintis rangkaian 5G dilaksanakan mulai bulan ini. Ia bermatlamat untuk menyokong objektif dan keutamaan strategik di bawah Pelan Induk Ekonomi Digital 2025. Projek rintis tersebut juga bertujuan untuk menunjukkan persekitaran rangkaian 5G Proof of Concept, mempromosikan nilai komunikasi berkelajuan tinggi mudah alih 5G dan memberi kesedaran dalam meningkatkan penggunaan 5G. Majlis pelancaran diadakan di The Mall, Gadong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalim bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Peruka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Projek rintis 5G dikendalikan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan diterajui oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI dengan penglibatan penyedia infrastruktur dan perkhidmatan telekomunikasi serta pelbagai pihak berkepentingan dan industri. AITI dengan kerjasama pasukan petugas 5G Brunei Darussalam juga menyerahkan laporan pasukan petugas 5G. Bermula hari ini hingga 7 April, orang ramai boleh menyaksikan pameran yang mengetengahkan projek rintis 5G. Ia merupakan kesinambungan dari rangkaian aktiviti dalam usaha meningkatkan kesedaran mengenai teknologi 5G yang berpotensi untuk meningkatkan produktiviti, meningkatkan pengalaman maya dan membawa ke tahap digitalisasi seterusnya ke arah merealisasikan hasrat negara Brunei Darussalam menjadi negara pintar. Juga hadir Datuk Seri Peruka Haji Mat Sateja bin Sokiau, Pemangku Menteri Tenaga selaku pengerusi AITI.
Pertumbuhan ekonomi negara Brunei Darussalam semakin berkembang sejak beberapa tahun lalu. Selepas 4 tahun berturut-turut mengalami pertumbuhan ekonomi negatif antara tahun 2013 dan 2016, ekonomi negara Brunei Darussalam telah mencatatkan pertumbuhan positif bagi 4 tahun berturut-turut. Di sebalik pandemik COVID-19, keluaran dalam negara kasar KDNK meningkat 1.2% tahun lalu yang disumbangkan oleh 9% dalam pertumbuhan sektor bukan minyak dan gas. Dr. Haja Meh Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi Kementerian Kewangan dan Ekonomi menjelaskan perkara demikian semasa Forum Ekonomi Brunei Darussalam pagi tadi. The economy is still heavily reliant on oil and gas. The positive growth of the non-oil and gas sector is not sufficient to drive the economy. Bagaimanapun, menurut Dr. Haja Meh Faizah, pertumbuhan positif sektor bukan minyak dan gas masih belum mencukupi untuk menjana ekonomi. Pada tahun 2020, sektor minyak dan gas meliputi 47% keluaran dalam negara kasar, 53% perdagangan dan 60% hasil kerajaan. Justru itu, Dr. Haja Meh Faizah menekankan perlunya negara untuk terus meningkatkan usaha bagi mempelbagaikan ekonomi yang mapan. Forum bertema ke arah ekonomi dinamik dan mapan, forum dikendalikan buat pertama kalinya oleh Sekolah Perdagangan dan Ekonomi Universiti Brunei Darussalam. Baru-baru ini, beberapa dasar dan inisiatif telah diperkenalkan bagi mencapai matlamat ketiga wawasan Brunei 2035, iaitu ekonomi dinamik dan mapan, melalui inisiatif Economic Blueprint for Brunei Darussalam. 4 ahli panel mengumpas beberapa isu berkaitan dengan ekonomi dan berkongsi pandangan mengenai ekonomi negara. Forum yang dihadiri oleh 150 peserta mewakili dari beberapa sektor awam dan swasta, para ahli akademik, pembuat dasar dan para pelajar dalam bidang penyelidikan. Juga diadakan sesi soal-jawab. Objektif strategik kedua di bawah Plan Strategik 5 tahun Kementerian Pendidikan 2018-2022 menekankan pentingnya bagi setiap pelajar di negara ini diberikan akses kepada pendidikan yang berkualiti secara serata dan saksama. Ini termasuk mereka yang tergolong dalam lingkungan pelajar berkeperluan khas. Ke arah memastikan ia tercapai, pihak kementerian melalui Unit Pendidikan Khas UPK sedang dalam proses pembinaan kurikulum pendidikan khas yang komprehensif. Pembinaan kurikulum tersebut mengambil kira penilaian, sumber-sumber pembelajaran dan pengajaran, pedagogi termasuk penekanan penggunaan teknologi atau digital learning khususnya dalam penggunaan teknologi. Perkara ini dijelaskan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan pada majlis penyampaian sijil pelajar program pravokasional sesi 2016 hingga 2020 pagi tadi. Awang Aliuddin juga berkata kurikulum pendidikan khas yang direka bentuk nanti akan lebih bersifat fleksibel dan mudah disesuaikan bagi para guru dalam mengembangkan bakat dan potensi para pelajar berkeperluan khas ke tahap optimum sekaligus menghasilkan individu yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, berdikari serta berdaya saing yang mampu memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat dan pembangunan negara. 86 orang pelajar dari beberapa buah sekolah menengah kerajaan menerima sijil, manakala 7 orang guru pendidikan khas yang telah bersara menerima sijil penghargaan dan 11 buah syarikat juga menerima cenderamata atas penglibatan mereka dalam program-program penempatan kerja bagi para pelajar. Juga diadakan pameran dan jualan hasil kraf tangan, makanan dan minuman serta hasil tanaman pelajar-pelajar program pravokasional dari 28 buah sekolah menengah. Menyertai pameran ini, Job Center Brunei untuk membantu para lepasan program pravokasional mendaftar sebagai pencari kerja. Sesi keempat Halakah Syariah Bimbingan Solan Sempena Isra' Mi'raj Anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Fakulti Syariah diteruskan lagi semalam di beberapa masjid di negara ini.
Bagi daerah Brunei dan Muara, sesi diadakan di Masjid Setia Ali Pekan Muara. Ceramah disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Antara pengisiannya termasuk penerangan mengenai kepentingan solat dalam kehidupan. Selain itu, demonstrasi cara-cara sembahyang juga diadakan. Manakala bagi daerah Tutong, sesi diadakan di Masjid Kampung Birau. Ceramah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Omar, Pengarah Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah Kupu SB. Ceramah antara lain juga mengongsikan mengenai beberapa amalan sunan dan pendekatan khusyuk semasa solat. Haji Sulaiman bin Ibrahim dan Dayang Masitoh binti Sukiat masing-masing muncul juara dalam pertandingan membaca surah Yasin dan Al-Mulk secara muratal bersempena sambutan Isra' dan Mikraj bagi ahli jawatan kuasa takmir masjid dan kumpulan muslimah bagi umur 50 tahun ke atas. Majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang diadakan petang tadi di Masjid Raja Isteri Pengiraan Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Seramai 32 orang menyertai pertandingan tersebut yang dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian lelaki dan bahagian perempuan. Pertandingan antara lain bertujuan menyahut seruan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menjadikan masjid sebagai mesra jemaah serta bagi mencari peserta yang berbakat untuk mewakili pertandingan seumpama ini sama ada di peringkat daerah ataupun negara. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Daerah Blain mengungkayahkan forum Merhaban Ya Ramadan bertajuk Muflis. Forum diadakan sempena sambutan ulang tahun penubuhan ke-25 masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Ahli-ahli panel forum terdiri daripada Dr. Haji Harapandi bin Dahri, Pengarah Pusat Pengkajian Jawi dan Kitab Turan, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dan Dr. Migdar bin Rusdi, Dekan Fakulti Usuluddin Kupu SB. Kemahiran bertutur dan berkomunikasi melalui pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di sekolah masih berada pada tahap sederhana kerana kurang praktikal penggunaan bahasa tersebut dalam interaksi seharian. Justru pelancaran Bulan Bahasa Arab Jabatan Pengajian Islam diungkayahkan sebagai inisiatif dan usaha jabatan tersebut ke arah meningkatkan penguasaan dan kemahiran berbahasa Arab dalam kalangan pelajar dan semua warga sekolah serta jabatan berkenaan. Pemangku pengarah Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama menjelaskan perkara tersebut pada Majlis Pelancaran Bulan Bahasa Arab 2021 pagi tadi. Majlis diadakan di Sekolah Arab Rimba. Jelas Haji Syamsul bin Omar, antara objektif utama program ini adalah memahirkan pelajar dalam penggunaan bahasa Arab, menggalakkan pelajar untuk menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, meningkatkan keupayaan pelajar berkomunikasi dan memupuk kerjasama antara pelajar ketika menjalankan aktiviti. Terdahulu, Haji Nur Hisham bin Haji Muhammad Nur, Pengetua Sekolah Arab Rimba, selaku pengerusi majlis dalam ucapan ala-luannya menekankan agar para guru perlu membiasakan diri bertutur dengan bahasa Arab sebelum pelajar-pelajarnya. Jelasnya antara usaha yang dilakukan ialah penghasilan kompilasi rakaman suara serta terjemahan beberapa jumlah yang selalu digunakan di dalam kelas. Melalui projek ini katanya dapat menggalakkan guru-guru dan pelajar-pelajar bertutur menggunakan bahasa Arab selain juga menambahkan keyakinan mereka semasa bertutur bahasa Arab. Dengan tema Bahasa Arab Bahasa Al-Quran, acara turut diserikan dengan forum dalam bahasa Arab. Forum berkisar Kami dan Bahasa Arab
dibincangkan oleh 3 panel pelajar. Di antara objektif program ini ialah yang pertama menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantara dan kedua menjadikan bahasa Arab adalah bahasa berkomunikasi di persekolahan Arab dan juga untuk membiasakan pelajar bertutur bahasa Arab. Pasukan polis Diraja Brunei meminta kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang pekerja perempuan yang dilaporkan lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Alfia BT Sayadirsan, warga negara Indonesia berumur 50 tahun, memegang nombor paspon AU 578268, diminta untuk menghubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan di talian 224-2334 dan talian kecemasan 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan.